Pertama sekali tuan-puan, sebelum kita nak bincang peranan ataupun fungsi kudrah ini, yang menjadi tanggungjawab untuk kita faham dan kita kenal ataupun kita tahu, ciri yang ketujuh ini, ciri ketuhanan yang ketujuh ini, nama dia adalah kudrah. Dan ciri ini dia ada peranan dia dan ada fungsi dia untuk kita nak bincang. Jadi dua benda. Satunya kita pegang, kita i'tiqad dan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang bernama kudrah ataupun terjemahan dia berkuasa yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya kita i'tiqad, kita pegang dan kita percaya ataupun kita faham, kita tahu, faham, tahu, percaya. Itu dia punya flow dia. Kita faham, kita tahu, kita faham, kita pegang ataupun kita percaya dan hati kita bahawasanya sifat kudrah ini mempunyai peranan dan fungsi yang tersendiri. Kita akan bincang apa fungsi kudrah, sifat perkuasaan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kudrah tu kita dah sebut bulan lepas, iaitu sifat yang ada pada diri Allah. Sifat ni jenis ada, yang ada tu pula pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah ni kita panggil satu keupayaan, mudah kan, bahasa mudah kita untuk mudah kita faham. Satu keupayaan sifat ni sifat kudrah ini, kekuasaan ada pada diri Allah ini, keupayaan Allah berkuasa. Kita tak bincang lagi soal berkuasa tu, tak bincang lagi. Malam ni baru kita nak bincang peranan dia. Walaupun kita tak nampak lagi peranan dia, tak nampak lagi fungsi kudrah, tapi kita pegang dalam hati kita, kita percaya dalam hati kita bahawa Allah ini ada sifat yang bernama kudrah pada diri dia. Walaupun kita tak nampak lagi kesan-kesan tugas ataupun peranan ataupun kerja Allah Subhanahu Wa Taala mengada dan meniadakan. Jadi mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin itu peranan dia, peranan kudrah. Tapi sebelum kita nak bincang peranan, kita kena i'tiqad, kena pegang, kena percaya dulu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada ciri kudrah pada diri dia. Dan bagi kudrah itu, beberapa takluk. Ada beberapa peranan ataupun beberapa fungsi. Ada beberapa kerja ataupun beberapa bidang tugas dia. Ini yang kita kena tahu, bidang tugas kudrah. Biasanya tuan-puan, bidang tugas ini dia akan cover tiga. Ini yang kita tahu dari segi terma ilmu dia. Ilmu akidah. Apabila kita bincang soal peranan sifat ataupun peranan ciri yang ada pada Tuhan, dia tidak akan terkeluar daripada tiga bidang tugas. Pertamanya, perkara yang harus pada akal. Itu kita dah di awal dulu kita dah bincang, dia punya pembahagian. Yang keduanya, perkara yang wajib pada akal. Ataupun susunan dia perkara wajib dulu. Perkara wajib pada akal. Dan yang ketiga, perkara mustahil pada akal. Jadi dia tidak akan terkeluar daripada tiga. Ini dia punya kerangka job ataupun bidang tugas Allah Ta'ala yang dia cover meliputi satu atau dua atau tiga. Yang itu kita kena tahu. Bukan tiap-tiap ciri itu dia berfungsi ketiga-tiga. Tidak. Kita kena tahu. Macam kudrah pertama kita bincang malam ni. Dia hanya berfungsi satu. Bidang tugas kudrah dia tak cover ketiga-tiga bidang tugas ni. Dia tiga-tiga perkara. Dia peranan kudrah dia hanya melibatkan perkara yang mungkin saja. Perkara wajib pada akal itu bukan bidang tugas dia. Perkara mustahil pada akal bukan bidang tugas dia. Ini penting untuk kita faham betul-betul kekeliruan yang dibawa oleh orientalis, oleh orang kafir untuk menggoncang pegangan kita. Apabila kita tak tahu bidang tugas ini, kita pun pening. Kita akan jawab betul juga. Orang kafir kata, dah kuasa sangat Tuhan kamu, kenapa dia tak cipta anak dia? Kenapa dia tak cipta isteri dia? Duduk seorang diri, boring juga. Dia duduk kira macam dia.
Kita nak jawab macam mana? Dia kata saja tu Allah Ta'ala tak nak cipta. Kalau dia cipta jadi dua. Kita jawab macam tu. Itu tak tepat. Kita kena kembali balik back to the basic. Kenapa dia tak cover? Ini bukan bidang tugas kudrah. Itu jawapan yang tepat. Jadi sebab tu setiap ciri kita kena tahu. Jadi malam ni tuan-puan, dia mudah je ciri 7 dengan ciri 8 ni cover atau job dia sama. Bidang tugas yang dia cover sama. Iaitu satu. Qudrah dengan iradah. Dia hanya berfungsi mengada dan meniadakan tiap-tiap perkara mungkin. Dia tak mengada dan meniadakan perkara wajib bagi akal. Perkara wajib bagi akal diri dia. Perkara wajib bagi akal ialah ciri dia. Dia tak cipta ciri dia. Ciri ma'ani yang ada pada diri dia. Dia tak cipta diri dia. Sebab itulah kita kata, orang kafir kata, kalau Allah Ta'ala berkuasa, orang kafir ni dia pandai. Dia Quran tu dia boleh dia daripada kita. Dia boleh baca lancar, dia boleh terjemah lancar. Setengah tu dia kaji pula. Bukan terjemah saja, dia kaji. Jadi di ayat yang dia akan guna untuk hujah kita ialah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah guna syai' umum. Nampak pada zahir ayat tersuratnya nampak umum. Allah Ta'ala kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kata Allah, aku ni mampu, aku berkuasa mengadakan, menciptakan tiap-tiap suatu benda. Syai' itu makna zahirnya umum, tetapi bukan terlalu umum semua benda. Maksud umum di sini, Allah boleh mengadakan tiap-tiap suatu benda yang termasuk dalam perkara yang mungkin, perkara haruf pada akal. Allah boleh buat. Tetapi bukan umum di sini bermakna Allah bidang tugas qudrah, Allah boleh cipta dan mengadakan perkara yang wajib pada akal diri dia. Tidak. Dan Allah mencipta setiap ciri yang ada pada diri dia. Tak. Dan juga perkara mustahil pada akal, benda yang akal tak boleh berterima. Iaitu buta pada Allah. Ada apa ni, Allah ada anak. Mustahil pada Allah. Baik, itu kita faham tuan-tuan. Jadi tugas peranan qudrah ini, yang pertamanya dia punya flow dia yang kita kena tahu. Yang pertama peranan. Yang kedua baru kita tahu bidang tugas. Jadi kita kena tahu peranan tu dulu. Peranan ni tuan-puan, fungsi dia, qudrah ini fungsi dia mengada dan meniadakan. Tu. Mengada dan meniada tu fungsi qudrah. Mencipta, itu dipanggil fungsi qudrah. Menentu lain, itu bukan qudrah. Decide. Dia tak decide dengan qudrah. Dia plan bukan qudrah. Plan dia menggunakan dengan ciri iradah yang kita akan belajar akan datang. Jadi Allah bercirikan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ara ni maksud dia keinginan, sifat berkehendak. Sehingga dia boleh berkeinginan untuk menentukan suatu benda. Dia nak decide satu benda dengan ciri kehendak. Dia nak plan satu benda dengan ciri iradah. Apabila dia plan, yang nak praktiknya ialah ciri qudrah. Dia ada kaitan dua ni. 3 ciri 7, 8, 9 ni, dia ada kaitan antara satu sama lain. Qudrah, iradah, ilmun. Apa yang dia decide, dia tahu dalam pengetahuan dia. Jadi 3 ini dia panggil ciri 3 serangkai. Disalin ada kaitan antara satu sama lain. Apa yang Allah Ta'ala buat berdasarkan apa yang dia decide. Dia tak akan buat benda yang dia tak decide. Dia plan dulu. Ini panggil pengurusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat smart dan teratur. Jadi kita belajar konsep pengurusan tu ambil daripada pengurusan model Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ajar. Apa saja dia nak buat, dia bukan terus buat.
Innama amruhu idza arada syai'an an yakulahu kun fayakun. Itu bahasa yang dipanggil isti'arah tamtsiliyah. Dan nilai kesusastraan di situ. Dia ada personifikasi di situ. Bukan Allah Ta'ala nak gambarkan dia buat, aku nak buat, aku buat. Tanpa plan terlebih dahulu. Tidak. Itu dia nak gambarkan betapa cekap dan cepatnya dia buat. Kalau benar dia nak. Sehinggalah seolah-olah kata Allah, kalau aku nak buat, kum, jadi. Tu Allah nak cerita, nak gambarkan betapa cepatnya dia tanjis. Tanjis ni mana dia praktik, benda yang dirancang. Kalaulah dia nak buat, dia tidak akan delay dan tidak akan cepat berdasarkan planner yang dia telah rancang di azali. Jadi gambaran dia nak cerita dari angle, dari sudut ketangkasan, cepat, Allah Ta'ala praktik, maka dia seolah-olah kata Allah, kun fayakun. Aku kata jadi, jadi. Bukan maknanya Allah buat tanpa menghiraukan planner dia, tidak. Kalau Allah kata jadi tanpa plan, maknanya iradah dia nak letak di mana. Sedangkan iradah dia, planner dia dah siap di azali. Bukan dia plan hari ni tu buat, tidak. Dia azali lagi, dia dah rancang, siap. Dia punya plot dan jalan cerita yang bakal dia akan praktis. Praktis tu dia panggil tanjis dengan qudrah. Jadi kita tahu setiap ciri dia ada fungsi yang tersendiri. Okey, satu. Yang kedua, flow yang kedua. Yang pertama kita tahu peranan, fungsi dia. Fungsi qudrah mengada dan meniada. Yang kedua, flow yang kedua, urutan seterusnya baru kita tahu apa bidang tugas, apa yang dia mengada, apa yang dia meniadakan. Adakah semua benda? Tidak. Ini yang flow seterusnya barulah kita tahu yang dia mengada dan meniadakan perkara mungkin sahaja, perkara harus pada akal sahaja. Itu dia panggil flow yang kedua ini, bidang tugas. Di sinilah tuan-tuan penting untuk kita jawab da'iyah ataupun kekeliruan yang dibawa oleh orientalis untuk menggoncang pegangan kita. Apabila orang tanya, kenapa Allah tak mampu nak buat anak dia? Pegangan orientalis, pegangan orang kafir, pegangan Kristian, dia mengatakan Allah ini ada anak dan Allah ini ada isteri. Takkan ada anak tak ada isteri? Trinity. Jadi kita nak jawab, Allah Ta'ala dia tak buat anak dia. Bukan kerana lemah. Mereka tuan-puan, mereka nak hujah kita ialah kita nak jawab tak boleh Allah buat anak dia. Apabila mereka dengar kita kata tak boleh, bermakna kalau Tuhan kamu tak boleh nak buat anak, tak boleh nak buat isteri dia, maknanya Tuhan kamu lemah. Sedangkan kita pegang bahawa Tuhan ini dia satu ciri dia lagi ada. Pertama ciri qudrah, yang kedua ciri tak lemah. Qudrah tu perkuasa. Dia bukan sahaja bercirikan kuasa, tetapi tak lemah juga dia. Makna apa? Makna sampai bila-bila Allah ini tak lemah. Ini juga menutup ruang andaian, menolak hujah dan dakwah orang kafir kata mungkin suatu hari nanti Allah lemah. Dah ratusan ribuan tahun. Sekarang Allah kuat, tapi mungkin Allah akan lemah suatu hari nanti. Kemungkinan ini ditutup oleh ciri Allah. Ini Allah, konsep dan model yang Allah buat ni sangat cantik untuk betul-betul kita faham bahawa dia selama-lama tidak akan lemah. Kenapa? Kerana ciri dia istihalatu mustahilun. Apa nama dia? Ciri yang kedua, pertama qudrah, pasangan dia ialah tak lemah. Bukan lemah, lemah tu mustahil. Lemah tu akal tak boleh terima. Itu beza lemah dengan tak lemah. Tak lemah itulah dia pegangan yang kata istihalatu mustahilun. Baik. Jadi jawapan sebenarnya tuan-puan, Allah tak cipta anak dia, Allah tak cipta isteri dia bukan kerana dia tak mampu, tapi kerana bukan bidang tugas dia. Apabila bukan bidang tugas qudrah, maka kita tak boleh nak menyatakan bahawa dia lemah. Lemah ini dia tak mampu nak buat bidang tugas dia, baru kita boleh panggil dia lemah. Memang tugas dia tiba-tiba tak mampu buat. Ini memang kita boleh nisbahkan Allah lemah. Tak mampu nak mengadakan dunia.
tak mampu nak mengadakan syurga, neraka dan sebagainya, itu harus pada akal. Tiba-tiba dia tak boleh buat. Ini kita panggil lemah. Itulah jawapan yang tepat berkaitan dengan kenapa Allah tak boleh buat anak dia dan kenapa Allah tak boleh buat isteri dia. Itu bukan bidang tugas dia. Baik, terus kepada pembahagian fungsi. Kita dah tahu dah fungsi, kita dah tahu dah bidan, tugas, qudrah, fungsi. Qudrah ni dia berfungsi untuk mengada dan meniada. Yang keduanya, perkara apa yang dia mengada, iaitu dia mengada dan meniadakan perkara yang harus pada akal. Settle. Dia tak mengada dan meniada perkara yang wajib pada akal, dia tak mengada dan meniadakan perkara yang mustahil pada akal. Settle. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan makna ta'alluq itu. Ini makna dari gaya bahasa kitab. Agak payahlah bahasa kitab. Di bahasa kita mudahnya fungsi ataupun peranan. Itu. Yang kata makna ta'alluq ni apa dia? Menuntut sifat akan satu pekerjaan. Pekerjaan tu lain. Lain tu dia sifat. Pekerjaan yang lain daripada menuntut di zatnya. Inilah dia bahasa akademik yang boleh memeningkan kita. Tu orang tak faham tu. Dia nak faham menuntut sifat akan satu pekerjaan. Pekerjaan mana? Pekerjaan lain daripada menuntut di zat. Yang tu pecah kepala tu. Bahasa dulu. Nak matching dengan bahasa kita tu tak faham tu. Lah tak faham, dia pun tak ngaji. Dia tahu tak guna ni modul ni, tak sesuai. Yang dia yang tak faham. Bukan salah pada modul. Salah pada kita yang tidak mengguna tak mengubah teknik pembelajaran dan pengajaran. Jadi kita tak salah adjust ataupun upgrade teknik PMP. Yang salahnya adalah ubah inti. Yang salahnya adalah inti itu. Point yang dalam modul itu kita pesunkan. Yang itu salah. Tetapi intinya kita sampaikan dalam gaya bahasa terkini mengikut kondisi semasa. Jadi bahasa ni nya, point jadi nak ceritanya yang kata ta'alluq ni fungsi, peranan, qudrah itu saja. Cuma di sini ni dia nak ceritanya, dia kata yang kata ta'alluq ni satunya dia nak cerita sifat tu berada pada zat dan pula sifat tu dia berhajat ataupun berkendak pada fungsi. Bahasa kitanya sifat ni dia berada pada zat dan dia berfungsi. Dia bukan duduk saja. Ada juga yang sifat dia tak berfungsi. Macam hayah. Hayah ataupun hidup, dia tak berfungsi. Bukan tak berfungsi, tak hidup. Dia hanya menjadi syarat kepada seluruh ciri ma'ani yang lain untuk berfungsi dengan efektif. Hayat. Allah ni dia ada ciri penhidup. Apabila ada penhidup pada Allah, menyebabkan ciri dia boleh berfungsi, ciri-ciri lain boleh berfungsi dengan baik. Bukan hayat tu dia pun ada peranan dia, tak ada. Tu hayat dia panggil kita hidup dengan roh. Allah Taala dia bukan hidup dengan roh. Dia hidup dengan ciri dia. Dia hidup yang tak bergantung dengan alat. Baik. Yang lain daripada menuntut di zat. Kalau menuntut di zat itu nature, panggil semula jadi kepada ciri. Ciri ni dia asasnya ciri dia akan menuntut kepada diri. Maksudnya dia akan berhajat kepada diri untuk kewujudannya, untuk keberadaannya. Itu ciri. Tu dia nak cerita. Bukan jenis macam tu. Kalau jenis macam tu memang kita panggil ciri sahaja. Bukan itu yang fungsinya.
Itu yang nak cerita sebenarnya. Jadi bahasa kita mudah-mudahnya, tak perlu panjang-panjang. Kita simpul terus peranan ataupun fungsi kepada ciri yang bernama qudrah. Baik. Sebab keberadaan, kewujudan ciri mesti dia memerlukan diri. Sebab tu kita tak boleh tengok manis tanpa dia mesti berhajat kepada gula. Tak boleh tengok putih tanpa dia menumpan kepada diri benda. Putih terawan-awan. Tak boleh. Sebab apa? Sebab putih itu ciri. Dan ciri ini asasnya dia mesti berada pada diri benda. Tu. Begitu juga ciri Allah. Ciri Allah, dia mesti menumpan pada diri Allah. Kewujudan diri, kewujudan ciri tak boleh. Dia, orang panggil apa? Dia wujud tanpa menumpan diri. Itu konsep dia. Konsep ciri dan juga diri. Ataupun dalam bahasa akademik, dia panggil konsep zat dan juga konsep sifat. Sifatun. Sifat, singular. Sifatun, itu plural. Baik. Jadi sebab itulah mudah untuk kita kenal Tuhan ni tuan-tuan. Mudahnya analogi sahaja tak sama. Perumpamaannya ialah konsep makhluk. Bukan sama, tapi konsep je sama Allah buat. Makhluk ni ada diri, boleh nampak tuan-tuan, diri, ada objek. Dan objek tu pula dia akan ada ciri dia. Ciri tu pula ada ciri yang boleh nampak, boleh kesan dengan panca indera, ada ciri yang hanya boleh faham sahaja. Jenis design, pattern, kan boleh faham saja. Bulat, kita faham bulat. Tetapi kewujudan bulat bukan ada. Itu jenis ciri. Ciri yang memang real ada, yang boleh kesan dengan panca indera. Dan ciri yang memang tak real, cuma kita faham sahaja. Macam design, kita faham. Tunjuk, bulat ini kena pada diri. Diri yang bulat. Sebab tu diri yang bulat. Takluk yang pertama, dia ada dua tuan-tuan. Kita belajar, kita faham dua secara umum. Pendetailan lapam ni, itu secara orang panggil terma ilmu saja. Yang penting kita faham konsep pembahagian takluk, pembahagian fungsi qudrah ada dua. Yang selebihnya detail ada 8 tu kita tak berapa nak faham pun tak apa. Takluk yang pertama, suluhil qadim. Artinya, arti suluh qadim ni. Ni dia nak bahagi ke peranan tu apa? Fungsi qudrah ini kita dah tahu fungsi dia, mengada dan meniada. Itu umumnya. Mengada dan meniadakan suatu perkara yang mungkin. Mengada ni apa? Perkara mungkin. Dan dia bukan mengada terus. Mengada perkara mungkin yang telah didecide oleh iradah. Itu dia ada matching dengan iradah. Sebab ta'rif qudrah yang kita dah bincang bulan lepas, dia panggil ala wafqil iradah. Itu ta'rif last sekali. Ta'rif yang last sekali dia akan sebut ala wafqil iradah. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala tata'allaku. Last sekali ala wajhil iradah. Yang sama apa yang dia praktis, apa yang dia buat sama dengan perancangan dia. Apabila tuan-tuan faham qudrah iradah, rukun iman yang kelima simple, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Tetapi kalau dia tak faham qudrah, ciri qudrah dan ciri iradah, dia tak akan faham apa dia qada dan qadar. Rukun iman yang kelima yang kena, iaitu beriman dengan qada, praktik dan qadar, perancangan. Dia ada khilaf dua tu. Dia sebaliknya. Dia ada qaul mu'tamad, qada yang nanti kita akan bincang. Qada apa, qadar apa. Jadi qada dan qadar merupakan peranan ataupun takluk kepada sifat qudrah dan iradah. Setiap perkara yang berlaku ni dalam kehidupan kita, kita beriman, kita percaya kesemuanya ini
di dalam perancangan apa yang berlaku ni, apa yang Allah praktik ini, dia praktik dengan apa? Dengan sifat qudrah. Berdasarkan apa yang dirancang. Dia rancang dengan apa? Dia rancang dengan sifat iradah. Itu dia panggil rukun iman yang kelima, merupakan peranan ataupun takluk kepada sifat yang ketujuh dan ke-8. Simple sahaja. Tapi kalaulah kita tak faham di ciri yang ke-8, ke-7, dia akan pening juga di rukun iman yang ke-5. Beriman kepada qada dan beriman kepada qadar. Takluk yang pertama apa dia? Nama dia suluhul qadim. Arti suluhul qadim. Patuk dan padan. Patuk padan. Patuk padan bagi mengadakan mungkin dan meniadakan dia kan mungkin. Bila? Pada sedia kala. Ini bahasa dulu. Makna apa patuk padan? Jadi suluhul qadim ni peranan dia ni, peranan qudrah ni, mengada dengan meniada ni, yang kita kata suluhul qadim, kita faham saja. Tak ingat suluhul qadim tak apa. Maksud apa? Maksudnya Allah Ta'ala ini, dia ada sifat yang bernama qudrah, dan sifat ini boleh berfungsi. Bila dia berfungsi? Dia boleh berfungsi bila-bila yang dia nak. Baik. Yang namanya peranan yang pertama suluhul qadim ni apa yang kita nak faham? Maksud dia Allah boleh ataupun ada kemampuan untuk berkuasa walaupun sekarang masih belum dia buat lagi. Itu suluhul qadim. Sekarang Allah tak praktik lagi, sekejap lagi tuan-tuan pukul 10. Apa yang Allah nak decide kita tak tahu. Pukul 10 apa berlaku pada kita? Kita tak tahu. Maknanya Allah belum lagi dia praktik apa yang diracam dengan kudrah dia. Belum lagi. Kudrah belum berfungsi. Tetapi ada tak ada kudrah pada Allah? Ada. Ada tak kebolehan, kemampuan untuk dia mengadakan satu perkara pada jam 10? Ada. Itu dia panggil suluhul qadim. Dia panggil kebolehan ataupun kemampuan untuk Allah mengadakan suatu perkara mungkin dan meniadakan suatu perkara mungkin. Adakah dia buat lagi? Belum praktik lagi. Tu pukul 10 ni, kita ni pun tak tahu apa yang kita berlaku ke atas kita. Cuma kita rancang. Kita rancang tu kalau tak matching dengan plan Allah, tak akan jadi. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita sama. Apa yang sama? Qudrah pun kita ada. Tu dia panggil qudrah baru. Qudrah hakiki, qudrah Allah. Kita dipanggil qudrah baru. Sebab baru ada. Allah baru cipta kepada kita qudrah. Yang kita panggil kita panggil tenaga. Yang kita panggil tenaga tu kita. Dan Allah cipta juga kepada kita iradah. Ada keinginan. Sebab tu kita boleh decide. Sekejap lagi aku nak ke mana. Kita akan plan sekejap lagi. Oh, pukul lepas isyak ni aku nak ke mana-mana. Lepas isyak nak ke kedai. Lepas isyak nak ke jumpa kawan. Lepas isyak nak tidur. Kita plan dengan apa? Dengan iradah yang Allah beri. Tetapi ingat, kita tidak ada apa-apa pun. Sedikit pun tak memberi kesan plan kita. Kenapa? Kerana kalau plan kita berbetulan dengan plan Allah, akan jadi. Allah praktik jam 10 nanti, memang kita tidur. Sebab dia matching dengan plan Allah. Maka sekarang ni tuan-puan, sekarang ini kita nak faham yang kata peranan qudrah. Yang pertamanya nama dia suluhul qadim. Suluh tu terjemah ulama terjemah patuk padan. Itu bahasa tanah. Makna mampu, boleh, ada kemampuan, ada keupayaan untuk dia praktik. Tapi belum dia praktik lagi. Sebab tu tak boleh kata dia lemah. Tak boleh kata Allah Ta'ala lemah. Sebab dia ada, dia suluhul qadim. Cuma dia tak praktik lagi. Contoh tuan-tuan mudah. Nak faham suluhul qadim. Nak faham kebolehan, kemampuan, keupayaan untuk berfungsi walaupun dia tak berfungsi. Kanak-kanak. Lahir saja kanak-kanak, Allah beri ciri kepada dia. Ada ciri tapi belum berfungsi.
Ada ciri perkata pada anak-anak tu. Nanti kita akan belajar ciri perkata pada 13 nanti. Ciri yang ke-13. Tetapi baby ni tuan-tuan baru sehari, ciri perkata tak berfungsi walaupun dia ada deria perkata, lidah dia tak pendek. Contoh orang hari ni kalau tak boleh bercakap dia kata lidah pendek, besu. Baby baru sehari, baru 2 hari dia tak boleh bercakap. Melainkan ada 10 baby je atas dunia ni yang boleh bercakap. Termasuk Nabi kita. Dalam sirah Allah ulama menghimpunkan bayi yang boleh bercakap seusia lahir. Keluar saja dia boleh bercakap. Antaranya lah Nabi kita. Apabila keluar saja orang letak dalam talam, orang dalam bekah, ada riwayat menyatakan Nabi declare jawatan dia. Dia kata asyhadu annaka, asyhadu, aku mengaku anni, aku sesungguhnya aku ni Muhammadun Rasulullah. Dia cerita nama dia cerita pangkat dia. Bila? Beberapa minit selepas keluar daripada perut ibu dia. Terus bercakap. Contoh budak lain, baby lain tak boleh cakap. Adakah dia tidak ada deria perkata, tidak ada sifat perkata? Ada. Kenapa tak boleh bercakap? Masih belum berfungsi. Maknanya tuan-tuan, kita tak boleh cakap budak ni bisu. Ni bisu ni tak boleh bercakap. Tak boleh cakap bisu lagi. Sebab nomornya 2 tahun ke atas baru dia boleh bercakap. Barulah fungsi itu Allah tanjiskan mengikut usia dia. Begitu juga contoh apa? Kudrah. Ni relate dengan kita punya topik ni. Budak ni tuan-tuan, ada energi, ya ada. Tapi tak semua lagi Allah tak praktik. Allah tanjis. Dia tak boleh berjalan. Adakah dia cacat? Tak. Kenapa? Karena belum berfungsi lagi. Belum berfungsi lagi. Sebab itulah kita nak faham suluhul qadim. Allah ini, kudrah ini, ciri kudrah, dia ada kebolehan, kemampuan untuk berfungsi walaupun belum berfungsi. Settle tuan-tuan. Yang kedua, last. Sama juga kita tidur. Apabila kita tidur, kita tak nampak. Boleh tak kita cakap? Buta kamu ni, tak nampak kan? Tak boleh cakap dia buta. Buta ni orang yang tidak ada ciri penglihat. Apabila dia tidur, memang dia tak nampak. Kenapa? Kerana mata dia tak berfungsi. Itu dipanggil suluhul qadim. Walaupun dia tak berfungsi lagi, tapi dia mampu, boleh, ada keupayaan, ada kemampuan untuk berfungsi. Bila? Akan datang. Bila dia nak, dia berfungsi. Sekarang, dia tak berfungsi. Kenapa tak sampai lagi waktu yang Allah decide? Dalam plan dia, dia dah cantik susun. Benda ni dia praktis bila, benda ni dia praktis bila. Jadi belum praktis lagi, benda tu tak akan jadi. Tapi usaha kena ada. Hanya orang mengaji tak habis ni, dia kata, oh lah lagu tu tak payah usaha. Semua dalam plan Allah. Tak payah usaha dah. Jadi duduk rumah, apa tahu tak payah usaha nak buat apa. Duduk zikir kat rumah. Tak payah kerja, tak payah kahwin, dapat anak sendiri, tak kahwin. Dapat jodoh sendiri, tak usaha. Kita ni dah semua dah berusaha dah. Ni cerita orang tak ada jodoh lagi. Dia kata tak payah duk cari ustaz jodoh, dia datang sendiri. Rezeki ni dia datang sendiri. Pagi-pagi zikir sudah lah. Usaha itu adalah tuntutan Allah Ta'ala. Jadi kita ikut syariat. Sebab tu usaha ni kena niat, kena ikut tuan-tuan. Bukan usaha kita. Keluar daripada kita. Memanglah usaha ni sebuah pada kita. Kita dah bincang bulan lepas makna usaha ikhtiar. Jadi usaha tu kenapa kita ni sebuah pada kita? Aku solat, aku berjalan, aku bekerja, aku cari rezeki yang kaya ni sebab aku yang rajin. Kenapa usaha dia? Sebab dia keluar daripada dia. Nisbah datang daripada dia. Maka dinisbahkan pada dia. Nisbah kepada aku yang cari rezeki, yang boleh jadi kaya, yang boleh berhidup mewah sebab aku. Jadi usaha ni nisbah apa? Nisbah perbuatan lahir pada dia. Nisbah keinginan ataupun decide itu dia. Dia yang tentu, dia yang buat. Tetapi berada dalam apa? Di dalam
ketunggalan perbuatan Allah. Walaupun dia yang decide, dia yang buat, Allah Ta'ala yang benarkan. Maksudnya Allah Ta'ala yang cipta perbuatan dia. Maka berada di bawah konsep ketunggalan perbuatan Allah. Baik, last sekali. Ta'alluq yang keduanya tanjizi hadisun. Tanjizi hadis. Apa dia? Meluluskan pekerjaan. Tanjiz ni luluh. Luluh. Bahasa orang ni. Maksud kitanya, bahasa kita hari ni praktik lah. Meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau beri adakan mungkin ini. Inilah dua takluk ni. Takluk qudrah atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, atas jalan umum. Yang kita faham secara umum cukup. Ini atas jalan ijmal ataupun tafsir ada 8. Kita faham umum ni dah okey, dah cukup, walaupun bulan depan kita akan detailkan ada 8. 8 ni mendetailkan yang umum ni saja. Kita faham secara asasnya peranan Allah ini, Suluhul Qadir ni dia ada keupayaan, kemampuan untuk berfungsi walaupun masih belum berfungsi, settle. Yang kedua apa? Yang kedua tanjiz. Tanjiz ni Allah praktik. Sekarang ni tuan-puan, Allah praktik kita berada di Surau An-Nur jam 7.20 sampai pukul 9. Allah yang tetapkan. Maka dalam planner dia dah ada di azali lagi, sampai saja waktu dan masa terus jadi. Tanjiz. Itu dia panggil bahasa akademik, dia panggil tanjiz hadis. Bahasa kita dia panggil apa? Allah praktik apa yang dirancang dulu, yang ini diazali dulu. Bukan dia rancang tadi, kita yang rancang tadi. Kita rancang tadi, kenapa tak rancang dulu? Tak ingat. Tadi baru ingat, hari ini ada kuliah. Jom. Allah bukan lupa dan pelupa. Tak. Adapun atas jalan tafsir, tafsir ni detail. Tafsir bahasa Arab, detail bahasa Inggeris. Adapun atas jalan detail, maka bagi qudrah itu 8 takluk, 8 peranan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Kita bulan depan ni tuan-tuan, kita express sebab saya tak nak detail di sini. Kenapa? Kerana dia just dari sudut terma sahaja. Dari sudut konsep kita dah faham. Dia ada dua tu je. Suluh, qadim dengan tanjiz. Adapun dari segi terma bahasa ni, dia ada ta'alluq qubdah, ta'alluq tanjiz qadim, tanjiz hadis. Itu nama-nama yang boleh tuan-puan akan pening dan akan lari. Dia kata tak boleh dapat gaya mengaji macam ni dia kata. Bukan level kita dah. Kita ni tua-tua ni tak mengaji. Itu orang kita. Dia tak tahu mengaji sampai mati. Nabi mengaji dengan Jibril AS sampai mati. Sampai dia nak meninggal, bacaan Quran terakhir, dia semak dengan Jibril AS. Nabi, dia tak baca kitab usul dengan Jibril. Kita yang ada modul. Nabi dia tak ada modul, umum je Nabi. Tak ada sistem. Nabi malam ni belajar dengan siapa? Jibril. Jibril bawa kitab apa? Jibril kata malam ni Usuluddin. Nama Misbah. Siapa karan? Tak tahu. Mana ada. Jibril dia ambil turun dengan Tuhan, bawa turun kat Nabi. Ajar. Nak cerita konsep Nabi, mula jawatan dia, dan sehinggalah dia penutup, dia tutup mati. Nabi ni jawatan dia berakhir dengan mati. Maka berakhirlah jawatan dia. Jadi kita tuan-puan, dia tidak ada istilah tua, muda, belajar sampai mati. Cuma konsep ataupun teknik pembelajaran saja berbeza. Kita tua ni just dengar dah faham saja. Tak perlu untuk kita menghafal macam kita belajar dulu. Sebab hafal, kita dah hafal dulu. Sekarang ni just nak ulang kaji saja. Untuk kita nak refresh balik dan recall balik itu saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min 'ibadikal salihin waj'alna min 'ibadikal mutatahhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.